ECC 589, Engineer in Society, Group 8A1. Okay, so kita ada lebih kurang 24 pelajar. Okay, so nak explain sedikit. For this week is a briefing. Okay, attendance saya difahamkan you kena klik di Microsoft Teams ke? Betul ke? Kelas? Attendance kena klik di Microsoft Teams. Dengar tak? Macam tak ada respon aja. EU Future. Okay lah, tak apa. Okay, so kita akan start. So I hope you can see my slide presentation. Okay, during my presentation, okay, so you may interrupt if you have question. Okay, macam benda you tak clear kan, so you boleh interrupt lah, boleh tanya saya. Okay, so you may interrupt during my presentation. Okay, kalau tak faham better you ask lah. Okay, so I would explain first about the lesson plan. Okay, so lesson plan, so this is the course for ECC 589, Engineer in Society, and credit hours is 2. So kalau you tengok kat credit hours ni, nampak lah dia tak berat lah, cuma kerja dia agak banyak sedikit lah, tedious, tapi kira orang kata apa, give and take lah, dia tak ada final exam dan tidak ada test. Okay, and lecture for this group, kita ada 2 lecture. The first is Professor Engineer Dr. Cik Mazda, and the second one is me lah, Azlan Khalid. Okay, so here is my contact number and also my email. So email so ada anything happen, you just WhatsApp saja, jangan email. Okay, and then kita ada set up group. So di dalam group saya ada bagi you senarai nama untuk advisor, okay, advisor program, dan juga ada link untuk folder documentation, dan juga link yang benda you kena isi untuk nanti bila you dah dapat topik, tempat kat mana nak buat sulam punya program, siapa nama advisor you semua dan nama kumpulan, okay, ahli kumpulan. So you letaklah, saya dah lampirkan semua tu. Okay, even this lesson plan juga saya dah bagi dengan juga guideline dan juga rubrik. Okay, sebentar Okay, so assessment for this subject is, kita ada 3 assessment. Before this we have 4 assessment, tapi kita dah take out satu, iaitu interim report. So itu kita dah keluarkan, so tinggal 3. So the first is the presentation lah. Presentation is an individual assessment, carry 20%. Okay, lepas tu the second one is the final report, integrated society project. You buat project, you come out dengan report. It's a group project, carry 70%. And the last one adalah video montage. So this also group project, carry 10%. So the total is 100%. Okay, you ada 3 task lah yang you kena buat. Okay, 3 benda yang you kena buat lah, you kena submit. Okay, dan synopsis for this subject, for this course is, this course prepares student as a future engineer who will effectively interact with the society in their professional practice. And student will learn how to assess societal, health, safety, legal and cultural issues, and understand the consequent responsibility relevant to the professional engineering practice. Okay, so this mapping to SDG 4, which is quality education, and mapping to SDG 3, good health and well-being, and the last mapping to SDG 11, which is sustainable cities and communities. Additionally,
the course will provide students with knowledge of ethics and awareness of the need for diversity WK9 to prepare them to better comply with the professional code for engineer. So kalau you tengok kat sini, under this topic, engineer in society, dia melibatkan code of ethics sebenarnya. Okay, code of ethics. Sebab kita as engineer, kita ada code of ethics kita as engineer. Doktor pun ada code of ethics sebagai doktor perubatan. Even lawyer pun ada code of ethics. Okay, jadi kita fokus on the civil part. Okay, so through hands-on experiences dealing with the real-life community problems, student will develop engineering problem-solving skill using the design thinking approach. Okay, so for the course outcome, okay, course outcome, at the end of this course, the student should be able to, the first one, kita mapping kepada CO1 kita, engage with the community as a prospective civil engineer in solving problems involving the civil engineering profession. So you kena engage dengan community as a prospective of civil engineer. Okay, walaupun you belum jadi civil engineer lagi, tetapi you dah engage as a prospective civil engineer in a solving problem involve the civil engineering profession. Maksudnya you nak selesaikan the community punya problem, tapi mesti relate dengan civil engineering profession. Okay, okay. The next one for the CO2, comprehend the ethical and professional conduct that guide a civil engineer's professional practice and service to the community. Nampak So kita ada ethics lah. Okay, ethics and professional conduct. Okay, so itu course outcome. Untuk program outcome pula ada dua, PO6 and PO8. PO6 ni dia akan map kepada CO1 yang melibatkan engineer in society. Pelibatan you dalam society, dalam community. Okay, apply reason-informed by contextual knowledge to assess societal health, safety, legal and cultural issues and the consequent responsibilities relevant to the professional engineering practice and solution to the complex engineering problem. Meanwhile, PO8 mapping kepada CO2U. Okay, mapping kepada CO2U. So dia melibatkan ethics lah, etika you, ataupun dalam bahasa umumnya protokol lah, ethics. Okay, dan kita juga implement adab model, delivery and code, so which give student the platform to connect with other people, with the new knowledge, with the environment, community, with the other creator. So this includes the high impact educational practice. Okay, next, for the learning outcome. At the end of the integrated society project, so the student should be able to, for the learning outcome number 1, identify a specific community or communities that need help. Okay, maksudnya community yang memerlukan bantuan lah, yang ada problem dan memerlukan bantuan related to the civil engineering practice. Dalam erti kata lain, maksudnya problem dalam civil part. Kita tak nak pergi tengok pada mechanical ke, kita tak nak tengok pada dari segi bidang yang keluar daripada civil lah, senang cerita. Okay. And for the LO2, students should be able to observe the selected community activities and engage with the community and other related stakeholder. Okay, you kena participate dalam community activities untuk solve dia punya problem ataupun okay, dan mesti melibatkan stakeholder. Stakeholder ni, related stakeholder adalah daripada industri. Sebab ada 3, daripada university, is you, student daripada university, and community dan juga industri. Apa maksud dia? Contoh, you pergi kepada perkampungan orang asli, okay, isu dia, orang asli cakap susah nak dapat air di kawasan perkampungan orang asli. Air tak adalah, menggunakan air hujan. So you mencadangkan menggunakan teknik rain harvesting. Okay, so you bagi satu idea dan bagi satu konsep macam mana cara nak buat.
So, siapakah dia yang stakeholder yang sepatutnya kena ada? Contohnya kena ada pihak syabas ke, konsultan daripada luar ke. So, apa kepentingan stakeholder ni? Kita jemput dia pergi ke site, kita minta dia bagi talk. Salah satu contoh. Okay, so maksudnya ada 3 kepentingan yang terlibat dekat sini. Universiti, kita bagi idea, kita melibatkan komuniti yang ada masalah dan kita melibatkan stakeholder. Okay, maksudnya orang yang ada kepentingan. Stakeholder lah. Okay, so LO3, kita apply the critical thinking based on the design thinking approach to identify and define the problem that can be solved as a prospective civil engineers, followed by the design develop solution to the problem and get feedback from the community on the proposed solution for further improvement. Okay, so you kena design dia, how to identify, you kenal pasti the problem, the communities need help. Dia ada problem tu, sebab tu dia need help. And then you identify the problem, and then you define problem, and then you try to cari solution in terms of civil engineering. Okay. And then you kena dapatkan feedback from the community. Apa cadangan yang you bagi, idea yang you bagi, dia kena ada feedback. Sebab kita nak feedback tu mesti daripada sebelum dan selepas, dia mesti ada improvement. Salah satunya you kena buat questionnaire. Bila you pergi ke program tu, you kena buat questionnaire. Kita nak tengok improvement pada community tu. Okay, next for the LO4, students should be able to adopt ethical and professional behavior that guide professional practice and services on of civil engineers to the community. So apa-apa cadangan, idea mesti melibatkan ethics and professional behavior. Kita ada satu guide, kita ada satu protokol, kita ada satu sistem. Okay, jelas you tak boleh main masuk, main redah, main guna orang kata sembrono, tak boleh. Dia ada ethics, ada dia punya cara dia. Okay, and last one is a student should be able to present the ISP activities using the various assessment tool required by first kali proposal to the HEP, progress reporting, through the discussion, final report, video montage and individual presentation. So ini adalah step dia sebenarnya. Okay. So this is the lesson plan. Start from the week 1 until the week 14. Okay. So all the details are here. Okay. Nampak Okay, so kalau you tengok dekat sini for the first week ni dah habis lah. For today is the briefing. Settle. Okay. So on the following week, you kena ada progress meeting dengan advisor you. Advisor ni siapa? Pensyarah program you. I'm not your advisor program. Saya hanya lecture for EIS sahaja. Unless kalau saya dilantik menjadi pensyarah program. Itu saya jadi advisor. Jadi saya 2 dalam 1 lah. So currently tak, saya hanya pensyarah mengajar EIS. Okay, so list untuk advisor program saya dah bagi dalam group lah. Okay, so start from today, start from now, after this class, so you dah kena set up group. Okay, satu group maximum 5 members, minimum 4. You should clear. And then you tak boleh cross You katakan you group 8A1. You cannot go combine dengan group 8A2. Ahli kumpulan. Cannot. Okay, you kena 8A1 mesti kumpulan dalam minimum 4 members. Itu you kena clear. And then start from today, you dah kena pula cari. Dah set up group and then you kena cari you punya advisor program you. And after that, you kena discuss dengan advisor program to set up meeting untuk determine community. And then you kena pergi community tu, cari masalah, how to solve problem and so on lah. Dia ada proses-proses dia. At the same time, you kena produce proposal. Sebab proposal you akan submit ke HEP pada minggu ke-4. Nampak? Minggu ke-4. On the 19th April. So which mean you have 1 month. 4 weeks from now. Okay, sekarang 19 hari bulan hari ni. So you kena submit on 19 April.
Okay, pada minggu keempat after cuti hari raya. Dia kena submit proposal. Kenapa kena hantar proposal kepada HEP? Satu, untuk kita mohon bajet. The second one is you nak register you punya projek tu dengan HEP. Sebab anything happen jika pihak HEP tak diberitahu, okay, bermaksud anything happen kepada you ITM tak bertanggungjawab. Contohnya accident lah. Okay, sebab tu you kena register to HEP supaya HEP keluarkan surat untuk you nak buat program. So, and then the second one untuk bajet lah. Okay, settle. Now, I want to show you syllabus kita. Okay, so ni kita punya syllabus, course information, ECC 589, Engineer in Society, 2 credit hour. So this is, yang ni tadi saya dah explain, learning outcome, course description tadi pun saya dah explain. Now is a syllabus content. I nak fokus kat sini. So we have actually 5 main topic yang kita cover in this subject. First is the Malaysian legal system. The second one is the role of engineering professional body. The third one is the code of ethics and professional conduct for engineer. Fourth is the local and federal authorities regulation. And fifth, for the last one, is the OSHA. OSHA is a Occupational Safety and Health Act. OSHA. So ni main topik utama dia. So berbalik kepada lesson plan. So main topik ni akan kita buat secara webinar. So kalau you tengok first webinar, nampak tak? Akan dijalankan pada 29. Okay. The second webinar, Local Federal Authority Regulation, akan dijalankan pada 20 April on the Friday. Kalau you perasan lah, kalau you tengok di situ sama juga third webinar, okay, pada hari Sabtu 4 hari bulan Mei. Okay, nampak dan yang terakhir sekali webinar yang keempat akan dijalankan pada 10 Mei. Okay, harga pula. This tentative and the date ni, ini dia bukan fix dia flexible because we depending on the speaker. Okay, speaker. Sebenarnya kita allocate on the Friday. It takes about 2 to 3 hours on the Friday. Tapi dia depends on the speaker. Depends to the speaker. Kalau speaker tu dia ada problem, so dia akan postpone lah. Macam tu. Okay, kehadiran webinar adalah wajib. Before this, kehadiran webinar tidak memberansangkan. Ramai student tak attend. Sebab webinar akan dijalankan sama ada secara online ataupun secara face to face lah. Tapi dalam kes ni kita letak dia semua online. Maybe face to face. Depends on the speaker. Okay. Dan kami pensyarah yang mengajar subjek ni telah berbincanglah, jika kehadiran tidak memberansangkan, okay, maksudnya ramai yang tidak hadir, kita akan terpaksa set up satu test. Okay, test. Maksudnya test lah, kita akan buat test. Jadi kalau boleh janganlah sampai kita wujudkan test. You hadirlah ada seminar tu. Attend, please attend. This is a compulsory, sebenarnya wajib. Okay, settle for that part. Okay. So all these topic cover during webinar dan speaker adalah speaker yang memang relate dengan topik yang kita hantar ni lah. It's a practitioner speaker lah. Okay. Okay, kalau speaker yang OSHA ni, okay, memang dia ada lesen pula. Dia ada certificate, ada sijil OSHA. That's why dia boleh bagi talk. Okay, contohnya macam tu lah. Okay, ni pun dah explain, recommended text, okay. Tak ada apalah, so semua ada kat dalam sini dalam lesson plan. Okay, recommended text and so on. Okay. Lagi satu, for your information, kita punya subjek EIS ni, kita akan attach dengan sulam. Bukan dengan subjek sulam. Sulam is not the subject. Dengan program sulam. Okay, dengan program sulam. Jadi, apa dia program sulam? So, I will explain to you now. I hope you focus. Kalau tak faham, you may ask lah during my presentation. Okay, what is the sulam?
So SULAM adalah singkatan nama bagi Service Learning Malaysia University for Society, merupakan kaedah pembelajaran memberi peluang kepada pelajar untuk menyumbang ilmu, kemahiran dan kompetensi bidang mereka. Bidang mereka tu maksudnya kita civil lah, dalam menyelesaikan masalah isu masyarakat atau komuniti. Komuniti ni boleh jadi pada masyarakat. Contoh, you pergi ke kawasan kampung. Kampung A, kampung B, kampung orang asli A contohnya. Ataupun you pergi kepada komuniti sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah. Ataupun you pergi pada komuniti college vocational pun boleh. Komuniti masjid, komuniti surau. Depends. Ianya menyokong lonjakan pendidikan tinggi bagi melahirkan graduan yang holistik seimbang dengan minda keusahawanan. SULAM juga merupakan satu elemen mencirikan kurikulum itu mempunyai amalan pendidikan berimpact tinggi, high impact educational practice. Dia maksud berimpact ni macam mana tahu? You bagi idea dekat satu komuniti tu, you solve problem walaupun problem tu tak adalah besar mana. A simple problem, you bagi dia idea untuk solve problem dia orang. At the end, dia orang faham. Dia orang implement apa yang you punya idea tu dia orang buat. Dan dia orang boleh convey knowledge yang you bagi tu kepada komuniti lain. Bukan you yang bagi kepada komuniti lain, tetapi komuniti yang you pergi tu sampaikan kepada komuniti lain. Itu yang dipanggil berimpact tinggi. Okay, jelas So, this SULAM telah diperkenalkan oleh KPT, Kementerian Pengajian Tinggi pada tahun 2016. So, at that time, this one during our former Menteri Pendidikan Dr. Mazli. Okay, itu idea dia lah. Dia nak gabungkan antara universiti, society dan industri. Okay, objektif SULAM menghubungkan teori dengan praktis di dunia sebenar, meningkatkan sasiah kemahiran sivik dan kewarganegaraan di kalangan pelajar, membantu kesejahteraan komuniti melalui sumbangan ilmu, sumbangan idea, kemahiran dan kompetensi pelajar. And then menjalinkan kerjasama simbiosis antara pelajar, industri dan komuniti. Okay, simbiosis. Simbiosis ni maksudnya tiga-tiga bergantung lah, berkait rapat. Tak ada yang lose. Jangan jadi win-win semua sekali. Win-win situation. So, ini adalah garis pelaksanaan SULAM. Okay, macam mana SULAM ni kita laksanakan? Kita attach dia. Kita letak dia di bawah subjek ECC 589, iaitu Engineer in Society. Number 1, perjalanan kuliah dan kursus-kursus yang terlibat. Kursus yang terlibat ni kursus kita, kursus EIS lah. Okay, perlu disesuaikan dengan 4 minggu kuliah secara konvensional. 4 minggu kuliah secara konvensional itulah yang kita buat secara webinar. Walaupun dia tidak mengikut turutan webinar tu kan. Tidak maksudnya turutan setiap minggu ada webinar selama 4 minggu berturut-turut. Tak adalah, dia depends kepada speaker. Tapi kita set dia hanya 4 minggu sahaja secara konvensional. Kita run dia secara webinar. And the rest week, minggu yang berikutnya, lagi 10 minggu, aktiviti penyampaian dan pembelajaran perlu dijalankan secara mood project. Macam mana yang dikatakan mood project? Okay. You refer to this lesson plan. You nampak tak dekat sini? Pada minggu kedua, you dah progress meeting dengan advisor, community. Pada minggu keempat, adalah dalam keadaan proposal preparation. So, ni semua mood project. Okay, pada minggu ke-5, progress meeting. Minggu ke-6 pun progress meeting. Minggu ke-7 pun progress meeting. Okay, maksudnya, you kena attend kelas. Okay, sebab kelas kita bukan buat semua ODL. Kita kena buat face to face. Itu requirement. So, you attend class. So, during the class, kita akan discuss if you stuck. Kat mana-mana yang you start, kita discuss kat mana. I just want to make sure you are in a right track. Okay. During class, you juga boleh duduk dalam group you. You boleh group you lah. Maksudnya you boleh juga sambung untuk kerja-kerja ni lah. Maksudnya progress untuk program you. Maybe you call sana ke, call sini ke, contohnya lah. Okay, bagi macam-macam lah yang you akan buat nanti waktu you discussion tu. Oh, maybe you jumpa you punya, after you sign attendance, okay, you terpaksa pergi bilik advisor you untuk discuss untuk the next discussion dengan advisor you, ini penasihat program you. Okay, mungkin ataupun mungkin
pada ketika tu you datang kelas and after that you bincang-bincang sekejap dengan kawan you, lepas tu you ada masa you nak keluar, nak pergi ke community, nak dapatkan surat ke whatever lah. Okay, nak dapatkan surat apa ke dekat HEP ke, so dia macam tu. Okay, so saya mencadangkan jika you buat projek, okay, kalau boleh cari komuniti yang berdekatan lah dengan kampus. Tak perlu dah you cari yang jauh sampai Sabah ke Sarawak, because kita ada kekangan bajet. Okay, bajet kita terhad, is a limited. Jadi kalau boleh carilah yang dekat. Tapi dia depends kepada advisor you. Sometimes advisor you ada grant luar, ada grant community, ada dana, ada fund, ada grant lah. Okay, so dia boleh budgetkan you untuk you punya task tu. Kalau you nak mengharapkan HEP, budget memang sangat terhad. Okay, I hope you clear. Okay. Permohonan untuk menjalankan sulam mesti dibuat dengan mengisi borang permohonan aktiviti pelajar borang C yang disertakan dengan kertas kerja projek dan dihantar pada minggu keempat. Bukan selewat-lewatnya, memang sure pada minggu keempat. Before this pun sama, previously pun week 4 dah kena submit. Submit dalam bentuk soft copy. I will give you the HEP punya link. Nanti you just upload sahaja. Okay, so ada 2 form lah yang you kena bagi. Satu, borang C, borang permohonan projek, borang permohonan aktiviti pelajar ataupun projek pelajar, disertakan juga you attach together with the proposal. Okay, proposal tu you kena nyatakan dengan lengkap tujuan lah, objektif lah, you punya program macam mana you nak laksanakan program tu, aktiviti apa dan bajet. Okay. Okay, ini tak apa. Setiap projek yang dijalankan haruslah memenuhi kriteria penarafan bintang projek Komuniti Myra, iaitu sekurang-kurangnya mencapai penarafan 3 bintang. Apa dia 3 bintang? Ini timetable dia. So yang ini. Okay, penarapan 3 bintang. Okay. Penarapan 3 bintang ni paling simple macam ni. You buat satu program di kawasan komuniti tu, and then komuniti faham. Macam mana nak tahu dia faham tak faham? Senang aja. You buat questionnaire. Sebelum dan selepas. Lepas tu you buatlah testing. Test ujian ke, you buat macam game ke, buat satu aktiviti dengan partisipan komuniti tu. Nak tengok dia faham tak faham, dia clear tak clear. Okay, jelas. Jadi, bila you dah dapat data tu daripada questionnaire tu, ataupun daripada game ke, daripada mana-mana lah you buat aktiviti tu, you dah dapat data, you kena analyse. Nak tengok sama ada makin baik ataupun sama ataupun berkurang. Sepatut makin baik. Bila dia semakin baik, maksudnya you dah penuhi taraf untuk bintang, untuk 3 bintang ni lah. Tapi kalau nak lagi baik, lebih daripada 3, penarafan 3 bintang tu, so dia kena ada impact yang tinggi. Maksudnya once after you run dia punya program tu, jangan katakan komuniti tu faham. Malah komuniti tu boleh explain lagi. Boleh sampaikan lagi kepada komuniti lain. Itu memang mencapai penarapan lebih daripada 3 bintang lah. Itu maksud dia. Penarapan yang bawah daripada 3 bintang, maksudnya you punya program tu senang kita sia-sia lah. You buat hanya ketakat tu lah, tak ada apa. Umpamanya you buat program kesukarelawan lah. Okay, macam mengecat tembok sekolah, mengecat tembok balai raya, macam tu lah. Membersihkan balai raya, benda yang tak ada impact. Suruh bersih lah. Dia tak ada impact, dia tak ada kesan. Ada macam tu. Kita tak nak. Okay, kita nak benda tu bila you buat, you solve problem community tu akan dapat dia punya faedah tu. Itu ada impact. Nak lagi impact lagi tinggi, pihak community pula boleh sampaikan kepada komuniti lain. Okay, settle for that part. Okay. Untuk memastikan kriteria tersebut dipenuhi, pensyarah dan pelajar perlu memastikan beberapa dokumen perlu diselesaikan selepas satu projek itu dilaksanakan. Antaranya, hasil analisis soal selidik. Hasil analisis kalau you buat game, you buat aktiviti, mesti ada result dia bila you buat aktiviti. Okay. Laporan impact. Okay.
surat kerjasama dari pihak ketiga dan laporan akhir. Semua 1, 2, 3 ni you akan lampirkan dalam satu laporan akhir. Bukan you pecah-pecah-pecahkan. Tak, you akan attach dalam in a one final report. Borang impact ni ada saya lampirkan, saya pin dekat dalam group. Okay, borang impact, borang C, proposal punya muka depan tak silap saya. So better you double check balik lah. I ada pin kat dalam group tu. Okay. Soal selidik itu you kena create sendiri. Soal selidik jangan buat yang terlampau panjang. Jangan buat terlampau orang nak membaca tu, nak memahamkan tu susah. Buat benda yang simple. Janji ada data yang you boleh analisis. Okay. Questionnaire lah senang cerita. Okay. So ni tak ada apa. Okay. Ni adalah garis masa. So sekarang adalah minggu pertama. Minggu pertama ni adalah permulaan sesi pembelajaran dan pengajaran dan briefing on the sulam dari ECC 589. From the today, from the week 1, you dah start to set up group and then you dah start to find the potential advisor program. Okay, minggu pertama. And then you dah start discuss meeting dengan advisor you, dengan group you, and then you dah start try to find the community and the problem in a community tu lah. That community need help tu. Okay, you dah start to find apa problem community, apa cara nak solve dia pada minggu pertama sehinggalah pada minggu ke-3. Okay, nampak macam banyak tapi 3 minggu tu you kena buat semua benda tu. Cari advisor, set up group, cari community, kenal pasti masalah dan kenal pasti macam mana cara nak solve. At the same time, pada minggu pertama sampai minggu ke-3, you kena get ready proposal. Masuk minggu ke-4, you kena submit proposal and borang C. Start from week 5 to week 10. Tak silap saya, ke week 11 dah macam tu. So, week 10. So, you dah start jalankan you punya program. Because you dah akan jadi facilitator. Minggu pertama dan minggu ke-3 tu, you cari juga stakeholder yang berkaitan dengan you punya masalah yang you nak solve tu. Stakeholder, industri. Daripada minggu ke-5 hingga minggu ke-10, minggu ke-4 submit report, submit proposal dan juga borang C. So start from week 5 to week 10, you dah start untuk run you punya program. Itu you kena bincang lah dengan community bila masa nak run program, siapa target you, berapa jumlah participant, so semua you dah set pada minggu pertama hingga minggu ke-3. You dah jumpa community. Okay, kena, kalau you nak buat kat sekolah, dah jumpa dah, kena pergi sekolah. Okay, contohnya lah macam previously kita buat macam tu, dah jumpa dah, kena pergi sekolah, jumpa pengetua, kita kena nyatakan hajat kita untuk apa, bawa surat semua. Tak boleh terus datang nak buat program, tak boleh. Dia kena ada, itu namanya ethics, protokol. Dia ada step, ada sistem dia. Okay. Dan saya sarankan untuk you run the program tu jangan run pada minggu yang hujung-hujung. I mean minggu ke-9, minggu ke-10. Why? Because kita takut pada you run hujung-hujung, kita takut nanti pihak community tarik diri. Mungkin dia ada masalah apa-apa kan, dia tarik diri. That's problem. Itu yang terjadi last semester. Okay. Dan at the same time, pada minggu ke-5 hingga minggu ke-10 ni, you kena get ready your final report video montage. Okay, video montage ni you kena start daripada minggu pertama sampailah minggu terakhir. Minggu yang habis you buat program tu, minggu tu lah you akan buat video montage. Video montage ni adalah you gabungkan sedikit slot daripada minggu pertama. Minggu pertama nak buat apa? Video montage. Okay, you duduk sit down. Buat meeting ke, you pergi jumpa community ke, you discuss dengan advisor program you discuss dengan pensyarah kelas you, buat video, okay, video montage. Lepas tu run program, semasa program tu, and then the last, habis program tu macam mana, sampailah ending lah, video montage. Okay. So minggu ke-11, ke-12 adalah minggu you present lah, dan you submit your final report. Okay. Dan yang terakhir sekali minggu ke-14 pelaporan oleh pensyarah lah melalui Prime Star. So yang ini you tak terlibat. Hanya
pensyarah penasihat you sahaja yang kena update dalam Prime Star. Okay. Contoh, kalau you tengok dekat sini, nampak tak ni? Minggu ke-12, you dah start untuk presentation. Minggu ke-11 pada 14 Jun adalah submission final report you. Nampak? So 11, minggu ke-11 submission your final report, minggu ke-12 presentation. So I hope you clear, you nampak benda ni. Okey, cadangan. Contoh kita yang pertama yang saya bagi. Katakan you pergi pada satu komuniti. Okey, di bawah seorang penasihat you. Katakan penasihat you, katakan Dr. M. Okey, Dr. M. Penasihat you. You pergi pada satu komuniti. Komuniti mana yang you nak pergi? Katakan you nak pergi pada komuniti orang asli tadi. Okey. So, you akan anjurkan satu program pertama, program kedua. Program pertama untuk grup pelajar pertama. Katakanlah dalam kelas kita ni, tadi saya perasan ada 26 pelajar untuk grup 8A1 ni. So, lebih kurang akan ada berapa 5 kali 5, 25. So, you kena pecahkan lah. 4 kali 4. Mungkin ada 4 grup lah. Ada 5 grup, ada satu grup ada 5 pelajar, mungkin satu grup ada 4 pelajar lah. Okay, you kena pecah lah bagi sama rata. Okay. So, katakan grup pertama buat program 1. Grup kedua buat program kedua. Grup ketiga buat program ketiga. Grup keempat buat program keempat dan seterusnya. Program ni apa? Tadi kita cerita you pergi kampung orang asli. Dekat area Selangor ni, carilah. Mungkin you pergi dekat Banting ke, Pulau Kereh ke. Okay. So, program pertama, you nak cerita pasal masalah rain harvesting. Program kedua, you nak cerita pasal water filter. Okay, you dah rain harvesting, air tu you nak pakai, bukan untuk minum mungkin untuk guna mandi ke untuk apa, nak difilterkan. So, you nak buat filter. Okay. Program ketiga, you nak buat cerita dekat perkampungan orang asli pasal road safety. Macam tu lah. So, di bawah satu komuniti tu ada banyak program yang you jalankan pada hari yang sama. So, who is your participant, your target participant tu, you kena decide. So, ni you akan buat, pada hari yang sama lah. Okay. Bukanlah program pertama jalan hari lain, program kedua hari lain. Tak, kalau boleh serentak. Jadi, you save your time. Okay, sebab bila you banyak kali travel, dia akan jadi bajet. Okay, ini untuk cadangan pertama. Cadangan kedua, you ada satu program, you still sama, Dr. M juga. You nak buat program apa? Ataupun program road safety. You pergi kepada komuniti 1, komuniti 2, komuniti 3, samalah. Kumpulan kedua, komuniti kedua. Kumpulan ketiga, komuniti ketiga. Bukan komuniti pertama. Kumpulan keempat, komuniti keempat lah. Maksudnya komuniti yang berbeza. Komuniti pertama ni, katakan you pergi sekolah section 7. Komuniti kedua, you pergi orang asli punya perkampungan. Komuniti ketiga, you pergi surau, kampung, apa dekat Kuala Selangor. Komuniti keempat, you pergi sekolah rendah kebangsaan Padang Jawa, contohnya. Tetapi menggunakan satu program saja, satu aktiviti saja yang you buat. Iaitu, katakan road safety. Satu program aja, tapi pergi banyak komuniti. Ini leceh sikit sebab bajet. Bila you pergi banyak komuniti, setiap komuniti ni dia ada dia punya time yang dia orang boleh, faham tak? Time, masa. Komuniti pertama ni mungkin dia tak boleh buat pada hari tarikh yang sama dengan komuniti kedua dan ketiga. Jadi tarikh tu yang menyebabkan bila you dah banyak bergerak, bajet. Kalau yang ini, you pergi pada hari yang sama, keseluruhan pelajar di bawah Dr. M ni semua pergi satu komuniti, berbagai program, tetapi pada hari yang sama, jimat bajet. Okay, clear.
Okay. So ni adalah sebelum program, you kena ada kertas kerja dan borang C. So ni contoh borang C, borang pendaftaran, dan you kena ada kertas kerja. So ini format dia. You kena follow the format ni. You tak follow, you tak fulfill the requirement ni, pihak HDB akan tenang balik. Please. Okay. So sebelum program, surat menyurat siapa yang you perlu refer. Katakan you nak lantik penceramah, you kena minta surat daripada HDP kena keluarkan. Attach kepada penceramah tu. Katakanlah you nak panggil orang syabas bagi talk, ataupun polis nak bagi talk, ataupun bomber nak bagi talk, kena panggil dia, kena keluarkan surat. Bukan boleh panggil gitu-gitu je, kena ada surat. You nak bagi dia sijil penghargaan. Kepada siapa penghargaan? Kepada pihak komuniti. So kena refer kepada ICAN lah, pejabat ICAN, ataupun you refer ke pejabat HCP ke ICAN ke, tanya. Okey, surat apa lagi? Nak permohonan keluar kampus, kena ada surat daripada HCP. Kelulusan program HCP juga, dan seterusnya lah. So surat-surat macam tu you kena tahulah. Sebab bila you nak pergi ke sekolah, you nak ada link dengan sekolah untuk buat program you kena ada surat daripada UiTM. Siapa? HCP lah. Okay, HCP akan keluarkan surat untuk you. Don't worry. You request saja. Pergi HCP, jumpa person in charge, minta je. Kalau you nak keluarkan sijil, mesti sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tarikh program sulam. You nak keluarkan sijil kepada siapa? Okay, kena tahu tu. Jelas Mungkin secara sijil secara elektronik lah, bukan secara yang bercetak tu. Mungkin lah, terpulang. Okay, ni selepas program. Okay, sebagai proof, bukti. So, you kena ada surat kelulusan, soal selidik, sama analisis daripada soal selidik tersebut. Soal selidik tu you lampirkan soalan sahaja dan contoh-contoh yang partisipan tu menjawab, tetapi you kena lampirkan juga analisis you sebab nak buktikan dia berimpak ataupun tidak. Lepas tu borang impact, laporan akhir punya. So ni format laporan akhir, dan surat kerjasama dari pihak ketiga. Contoh, ada pihak luar menaja you. Okay, so dia kena dapatkan surat, lampirkan di dalam report you juga. And for your information, start daripada last semester, kita menggalakkan pelajar untuk mencari sponsorship. Okay, mencari sponsorship luar. Macam ni lah, dapat sponsorship daripada Perkeso berjumlah 3,050. Okay, dapat mencari sponsorship. You kena follow lah step dia, macam mana nak mencari, apa requirement dia, macam mana kena hantar apa, surat itu, surat ini. Tapi benda-benda macam tu lah nak dapatkan sponsorship, supaya pergerakan you tu lebih mudah, tak terbatas bila ada dana. Okay. So ni adalah rubrik penilaian lah. Okay, ni tak ada terlibat dengan. Okay, so penilaian ni you kena, nanti saya akan explain lah dengan detail about the rubrik. Okay, so far any question? Ada apa-apa yang you nak tanya ke sebelum kita berpindah kepada rubrik dan guideline? Saya akan tunjuk contoh borang C dan borang proposal. Okay, ada apa-apa nak tanya? Silakan. Sir, saya nak tanya. Ya, hello. Hello. Okay. Grup satu kelas ni, kiranya kena ada satu penasihat ke? Oh, tak semesti. Tak semestinya. Bukan satu kelas satu penasihat. Tak, susah nak dapat macam tu. Susah. Okay? Susah. Kalau you dapat, is you punya rezeki. Kalau tak dapat, susah. Katalah, you dah cari penasihat you. Contoh you dah cari penasihat, tiba-tiba bawa penasihat you ni dah ada 4 program lain lah daripada grup lain. Ni katakan daripada grup 7A lah. Katakan ni daripada grup 7A2 lah. Sekali you pergi jumpa penasihat ni, Dr. M ni. You pergi jumpa dia. Dr. M kata, boleh. You boleh masuk lah, you boleh join. Tapi saya nak ambil 4 orang aja, 4 grup saja. So dia ambil 4. Sedangkan grup kelas 8A1 ada lebih kurang berapa tadi kita kira? Katalah ada 8. Ada 8 grup. Tapi Dr. M kata dia nak 4 aja. So 4 orang daripada grup 4 grup daripada grup 8A ni Dr. M ambil. Lagi balance 4 ni kena cari di other penasihat. Boleh macam ni. Bukannya satu penasihat satu kelas.
Kalau dapat macam itu lagi baik. Kalau tak dapat, tak apa. You join aja. Mana-mana. Jadi, you duduk kat mana-mana, tak apa. Okay, jelas tak? Jelas. Terima kasih, sir. Okay, sama. Okay, so sekarang saya akan tunjukkan you borang C. So this is the borang C lah. Okay, borang C. So this is the borang C yang you kena hantar. Sebenarnya kita borang pendaftaran lah. Okay, so you kena isi lah elok-elok, isi nama persatuan you, kod macam ni lah. So nama aktiviti, apa aktiviti you, apa water filter, apa entah contohnya rainwater harvesting lah, whatever lah. Okay, you tick berkaitan. Lepas tu anjuran bersama tu jika ada, ni adalah stakeholder, nampak tak? Syabas lah, MPAJ lah, nampak tak? Pro Lintas lah, itu stakeholder, industri. Tempat aktiviti you buat kat mana? Tadi kita cakap perkampungan orang asli ke, macam kat sini sekolah menengah teknik. Tarikh bila? Bilangan peserta berapa? Ni kena stated ni. Okay, anggaran kos berapa? Okay, so tarikh, bilangan peserta, itu you kena discuss dengan pihak sekolah ataupun kena discuss dengan komuniti. Ni impact aktiviti. Apa dia impact dia terhadap pelajar, universiti dan komuniti. Yang lain you kena tick lah kemahiran yang terlibat. Apa dia yang ada. Okay. Lepas tu, bukti-bukti pemohon. Ini adalah pelajar, pengarah program. Maksud dia macam ini. Okay. Pengarah program ni macam mana? Maksud dia, di bawah satu komuniti, yang baik-baik di bawah satu komuniti, ada satu penasihat. So, you akan submit satu proposal dan borang C. Okay, satu proposal dan borang C ke HCP. Okay, di bawah satu proposal ni, dia kena ada satu ketua yang kena in charge untuk semua program ni. You kena lantik lah. Pada setiap grup ni kenalah cari siapa yang sesuai untuk jadi ketua. Okay, dalam 10, 20, 30, 40 pelajar ni, yang mana yang sesuai jadi ketua, lantik dia jadi pengarah program. Jadi dialah yang bertanggungjawab untuk isi, untuk sign, untuk pastikan semua tu berantah. Okay, settle. Ni lah ni, Muhammad Iskandar ni pengarah program. Lepas tu ni penasihat. Penasihat ni tadilah Dr. M tu. Okay. Lepas tu ni dokumen sokongan, borang C, kata kerja lah yang you kena submit. Lepas tu masuk pada bajet. Bajet you kena detail. Kalau tak ada, letak sempalang macam ni. Ni tak ada maksudnya. Okay. Kena detail macam ni. Jelas Kena detail lah macam ni. Kalau tak ada, dash lah. Okay. Settle dekat sini. Bajet. Okay. Kalau mana tak penting, you tanda dash sajalah. Kosong lah. Tak ada. Lepas tu, you kena pemohon lah. Pemohon ni adalah pengarah program lah yang kena sign tadi. Okay. You tak ada job lah. Okay. Lepas tu penasihat dekat sini. Sepatutnya dekat sini Dr. M kena sign, kena ada job lah. Sebab isi form kena lengkap. You jangan miss mana-mana bahagian. Dan kita telah pun daripada SEM lepas kita orang dah implement. Jika tidak lengkap dokumen tu, jika tidak lengkap you punya report, kita orang akan deduct markah. Maksudnya you buat memang lebih kurang aja. You buat macam tak jujur lah. Main janji hantar je. Okay. So settle. Duit ni kena masukkan lah. Nama-nama peserta ke semua tu kena masukkan lah. Okay, masukkan. Settle. Okay. Ni adalah contoh kertas kerja. Kertas kerja. Nampak tak? Kertas kerja. So, lokasi ini adalah you punya community dekat sekolah. Okay. Ni adalah kertas kerja apa? Nama program you. Engineering Save the World, ESTW. Nama program you. Nama program besar you. Okay. You buat dekat sekolah. Dalam kes ni dia ada buat dekat 2 komuniti lah. Okay. So, kena ada tujuan, kena ada latar belakang program. Program apa yang you nak buat dekat sekolah tu? Engineering Save the World. Maksudnya general dulu. Okay, kepada general dulu. Di bawah general ni, di bawah tajuk yang general ni,
you ada terdapat beberapa program mini. Maksudnya kalau you tengok kat sini, program mini ni dah adalah program 1, program 2, program 3, program 4, 5, 6, 7, 8. So ni program mini lah. Okay, ada program mini. Yang dipanggil program mini ni lah yang tadi yang saya cakap, ada rain harvesting lah, buat pasal water filter lah, road safety lah, and so on. Okay. Lepas tu you kena nyatakan objektif. Objektif dekat sini adalah secara general. Objektif untuk you punya program yang besar ni. Engineering Save the World. Okay. Lepas tu you kena bagi tahulah objektif khusus ni pula. Ni tadi objektif secara umumnya. Yang khusus ni pada setiap satu ni. Setiap satu mini program you. Okay. Lepas tu maklumat program. Tarikh bila? Tempat di mana? Masa tu bila? Berapa jumlah yang terlibat participant? Okay, masa. Regarding the masa. You boleh je nak buat 3 hari 2 malam, 1 malam 2 hari pun boleh. Tetapi itu semua cost. Kita tak ada budget. So, kita akan buat 1 hari saja. 1 hari bermaksud 8 pagi, 5 petang. Ataupun half day. Half day bermaksud 8 pagi, 1 tengah hari. Ataupun 2 petang. 8, 2 ataupun 8, 5 ke 5 setengah. Okay, you kena clear benda tu 8, 10 tak boleh, 2 jam tak boleh. Okay, atur cara. Okay, you kena bagi tahulah atur cara apa yang you nak buat. Okay, lepas tu ada jawatan kuasa pelaksana. Jawatan kuasa pelaksana ni ada 2. Satu jawatan kuasa yang besar. Satu lagi jawatan kuasa untuk setiap program. Kalau yang besar ni maksudnya hanya certain pelajar je yang terlibat. Sebab you tak boleh semua terlibat. Sebab program tu besar, AJK cuma berapa je. Jadi certain pelajar je terlibat. Unless kalau ada satu lagi program jawatan kuasa untuk program. Itu dalam satu group tu memang semua kena terlibat lah. Sebab tak ramai members kan. Okay. Last, so yang ini adalah implikasi keuangan, budget. So this budget, apa yang you tulis dekat dalam proposal mesti tally dengan dekat dalam borang C ni. Okay, tally. Okay, dekat sini. Kena tally lah. Okay, jangan main belasah je. Tak sama. Sumber keuangan peruntukan sedia ada. So formatting yang untuk kertas kerja, tak silap saya ada nyatakan di sini. Tu, format kertas kerja, nampak? Okay, so you kena fulfill semua requirement ni. Lepas tu penutup. Lepas tu disediakan oleh setiausaha. Setiausaha tu maksudnya yang besar lah, program yang besar. Lepas tu sepatutnya kat sebelah sini ada disemak. Disemak oleh pengarah program. Lepas tu baru disahkan oleh penasihat. Bukan disemak penasihat, disah penasihat. Semak pengarah program. Kemudian disokong oleh pensyarah yang mengajar. Jelas saya macam tu. Dia bukan disemak oleh penasihat program. Disemak mesti oleh pengarah program. Disahkan oleh penasihat program. Okay. So ni pensyarah yang terlibat jika ada, pelajar yang terlibat jika ada. Okay. Lepas tu you akan pergi kepada lampiran tambahan. Lampiran contohnya, ampiran pula. Ni salah typo Dia sepatut lampiran A lah dulu Lampiran A. So lampiran-lampiran yang berikut ni adalah memperincikan setiap program kecil-kecil ni. You memperincikan pada setiap program kecil-kecil ni. You kena perincikan. Jelas Perincikan lah. Okay. Program kecil-kecil ni. Contohnya lampiran C. Dia cerita pasal plastic waste management. Okay. Cadangan projek mini kedua. Cadangan program mini kedua. Ataupun rancangan cadangan program 2. Plastic waste management. Apa pengenalannya? Apa objektif dia? Hasil pembelajaran dia dan juga aktiviti. Aktiviti ni maksudnya how you conduct untuk run program tu. So ni small group lah. Small group yang kecil-kecil ni. Program 1, program 2, program 3, program 4. Ni program lampiran D untuk program yang ketiga, climate change. Apa objektif dia? Apa pengenalannya? Apa hasilnya? Apa aktiviti yang you nak buat? Dan seterusnya. Okay.
Untuk report, tadi saya dah bagi tahu. Untuk report, satu community, ini talking about proposal satu proposal untuk satu community. Macam tadilah, dia ada lampiran-lampiran dia lah untuk you nak perincikan setiap program you. Tapi dalam proposal, is a general. You kena buat satu yang dipanggil you nak buat apa, tajuk you apa, hari apa. Macam tadi engineering day. Contohnya dia nak buat. Lepas tu dia ada objektif dia, ada apa semua dan ada mini program. Okay. Nanti kat lampiran baru you perincikan setiap program ni dan you buat budget. You submit kepada KPK. HEP KPK. Settle. Dan after finish program, setiap program akan produce final report. Yang final report ni lah yang you kena submit kepada kita orang, pensyarah yang mengajar, untuk kita bagi markah. Faham Jelas So first report combine untuk proposal. The next one, final report mengikut program you. Setiap program akan ada final report. Final report tu yang you akan hantar kepada pensyarah yang mengajar untuk disemak dan dinilai. Okay, I hope you clear benda tu. Jangan tak clear lah. Kalau tak clear, better you ask. Okay, now kita pergi kepada guideline. Okay, guideline ataupun dipanggil sebagai untuk rubrik lah. So benda yang atas ni semua saya dah explain dah tadi. So you boleh baca lah by yourself. Okay. Semua saya dah explain dah ni. So you boleh baca. Okay, saya nak sentuh dekat sini adalah okay, report. Nampak tak? Format of report. Okay. Final report lah ni. Okay, final report. Dia mesti ada 20 pages saja. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau terkurang, you kena cari jalan macam mana nak tambah. Kalau terlebih, kena cari jalan macam mana nak cut off benda tu. Dan dalam report you, kena ada semua elemen yang dinyatakan dalam rubrik ni. Semua kena ada dan ngikut pages yang telah ditetapkan. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Pandai-pandai you lah adjust. Tak pening kepala punya sebab previous student dah pernah buat. Tak ada masalah, boleh. So setiap report kena ada chapter 1, chapter 2 yang ada description yang you kena buat. Pastikan kena ada benda tu. You kena show up benda tu. Okay. Now kita proceed kepada tadi video montage tadi saya dah bagi tahu dengan presentation. Okay. Saya dah bagi tahu tadi. Okay. Contoh, kita pergi pada final report. 70% banyak Okay. So setiap satu ni dia ada rubrik dia. Setiap kriteria dia ada rubrik dia. So rubrik kita ambil yang paling maksimum lah. Jangan ambil paling minimum. Okay. Kita pergi ambil chapter 2 lah. Chapter 1. Chapter 1 tapi pada clause 1.2. So nanti dalam report you tulis lah chapter 1. 1.1. Background of study. Okay. Bukan terbalik. 1.1 identification of key problem. Okay, under chapter 1 lah. Under chapter 1 background of study, lepas tu 1.1 identification of key problem. Inilah 1.1 nyatakan kat dalam report you, lepas tu you buat ayat bla 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 bla, ada gambar ke and so on lah. Lepas tu 1.2 problem statement. Okay, problem statement kita tengok evaluation-nya. You layak mendapat 9 hingga 10 markah jika you evaluate, jika you letak more than 3 circumstances, maksudnya 3 keadaan with acceptable justification. Nampak tak? You letak 3 keadaan untuk problem statement tu. More than 3 keadaan. Lebih daripada 3, you layak untuk mendapat 9 ataupun 10. Tapi kalau you letak 1 sahaja, you layak untuk mendapat 3 atau 4. Tapi kalau you letak 3 sahaja, you layak untuk dapat 7 atau 8. Itu rubrik. So you kena ada, jangan miss dia punya sub topik ni. Sebab kalau you miss, memang tak ada markah. Okay, jelas Okay. Lepas tu you tengok kat sini. Elaborate, chapter 6. Lepas tu pergi pada 6.1. Elaboration of potential ethical issues and professional misconduct. You kena nyatakan apa dia potential ethical issues. Dalam you buat program tu,
you dah nampak dah potensi untuk berlakunya masalah etik. Mesti ada. Contohnya design tak ikut spek, mengikut spek JKR, dia kena macam ni, macam ni, macam ni. Tetapi disebabkan tidak mengikut spek, dia akan berlaku macam ni. Itu macam itulah professional etik yang you dah nampak daripada you punya program tu. Okay, jelas So kalau tengok kat sini, kalau you bagi hanya 3 sahaja, so you layak ada mendapat 3 atau 4 markah. Tapi kalau you bagi more than 4 potential ethics, you layak dapat 9 ataupun 10. Okay, jadi you kena follow rubrik ni. Okay, jelas Lepas tu yang hujung sekali, final report ni kena ada semua dokumen yang diperlukan ni, nampak? Ni saya tick ni. Extend the HCP proposal and interim tak ada Okay, report on the activities conducted displaying industry linkage and community engagement, semua kena ada surat-surat tu. Borang impact hendaklah ditandatangani oleh advisor program you. Jika tidak ditanda bermaksud you punya report tak lengkap. Bila tak lengkap, kita boleh deduct markah. Okay, you kena clear benda tu. Lepas tu, kita tengok pula untuk video montage. Pun sama juga. Video montage tak boleh 3 minit. Ada dinyatakan di sini. The total video montage ni tak boleh lebih daripada 3 minit tak silap saya. Ini video montage ni. Okay. Duration 3 minit. Dalam format MP4. Okay. So, you boleh baca lah kat situ, semua ada. Dalam guideline ni semua ada. Okay, kalau you tengok dekat sini, video montage. Okay, you tengoklah. So, list yang A, B, C, D ni yang you kena buat. Lebihkan yang pada dalam rubrik ni. Jelas Lebihkan yang mana yang diminta dalam rubrik ni. Yang tak ada dalam rubrik, you boleh tolak tepi dulu. Sebab ada sebelum ni, pelajar dia hantar video. Wah, dia tunjuk gambar, dia video dia dekat sana, macam mana dia conduct program tu. Lepas tu dia memang nampak lah okey je, cuma dia terlepas pandang dekat mana tahu ni C, elemen C dengan elemen D ni dia terlepas. Okey, dia terlepas kat situ. Itu yang you kena tunjuk. Lepas tu assessment pun sama juga. Untuk assessment untuk apa dia panggil, presentation. Nampak tak? Presentation. Okay, 20%. So you tengok kat sini, apa yang perlu ada waktu you presentation. Okay, kita tak nak you present cerita lebih sangat pasal dekat you punya program you tu. You cerita kita membuat filter air menggunakan contohnya lah, menggunakan saiz batu, bersaiz bla bla bla, kita menggunakan konsep bukan macam tu. Kita nak you kena follow apa yang ada je punya kriteria kat sini. Tengok, lebih kepada ethics. Nampak tak ni? Lebih kepada ethics. Nampak? Lebih kepada ethics. So, waktu you present tu, you kena bagi tahu lah ethics. So, you kena bagi tahu dalam you punya presentation yang you nampak apa kelemahan dia. So, how to solve problem ethics dia. Contohlah, untuk design water filter, kita perlu mengikut spek yang disediakan oleh Syabas di mana? Mengikut clause 3 poin berapa. Untuk design contohnya filter dia memerlukan bla 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 bla, bagaimanapun bla bla bla, macam tu lah. So you kena smart sikit lah. Okay, you kena follow all the rubric ni untuk dapat markah tinggi lah. So habis untuk hari ni. So far, any question? Ada apa-apa yang you nak tanya? So far tak ada lagi, Sir. So far tak ada Okay, thank you Afif. Lain. Ada apa-apa nak tanya lagi? So far tak ada, Sir. So far tak ada. Cuma itulah. Macam mana nak cakap memang you kena cari supervisor program you. I know, advisor program. Tetapi saya tak apa, nanti saya refer dulu dengan pihak ICANN. Sebab pihak ICANN memerlukan 5 pelajar sahaja, okay, untuk buat sulam lah. Maksudnya sulam international. Pihak ICANN ada bagi bajet. Pihak ICANN
Bukan HEP tak melalui HEP. Okey, melalui pihak ICAN. So nanti saya tanya dulu dengan Prof Fazil macam mana, adakah pihak ICAN masih lagi memerlukan 5 pelajar lagi. So kalau ada, saya terpaksa announce lah nanti. So 5 pelajar ni terpaksa jangan follow mana-mana penasihat. Tapi currently ni you boleh masuk mana-mana dulu. You boleh masuk mana-mana dulu. Masuk mana-mana penasihat, you cari dulu. Once nanti saya dah dapat aja senarai yang untuk iSulam tu dari pihak ICAN. So saya terpaksa ambil 5 grup. Mungkin daripada grup sini lah, saya rasa sebab sini tak ramai. Okey, 5 pelajar saja, bukan 5 grup. 5 pelajar saja. Saya nak satu grup lah, senang cerita. Saya nak parkkan dia orang wakil PKA duduk di bawah ICAN. Sama je you buat. Program you sama je. Cuma you duduk di bawah ICAN. Bajet you di bawah ICAN. Okay, bajet you di bawah ICAN. Yang lain tadi you hantar borang C tu semua bajet you di bawah HEP. Okay. Tak apa, itu you tak perlu bising-bising dulu. You cari dulu. Nanti once kalau saya dah dapat the clear hitam putih lah daripada pihak ICAN, saya terpaksa ambil satu grup lah. Satu grup sahaja. Okay. Untuk diletakkan di bawah ICAN. Tak ada isu pun, sama je. Cuma bajet tu je lah, dia duduk di bawah ICAN. Kalau bawah ICAN tu, dia besar lah sikit. Bajet ni tu besar. Okay. Tak apa, you tu dia jangan kecoh-kecoh dulu Nanti itu saya cuma bagi tahu dulu, notify dulu. Okay, so kalau tak ada apa-apa kita stop di sini. Thank you very much for your attention. Okay, thank you sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir.